Okey tak? Nampak tak? Is it okay now? Is it okay? Belum keluar lagi pun. No. Oh, okey, belum keluar. Okey, sorry ya. Okey. Now nampak ke? Okey dah. Okey, saya sambung sikitlah. I will make it fast lah So kami adalah pemegang lesen dan kontraktor operator bagi teknologi Genesis dan Alzheimer untuk di Malaysia ni. And projek-projek yang kita pernah laksanakan kita pernah buat kajian sisa di landfill, di perumahan-perumahan, di komersial. Kita juga pernah menjadi perunding MBSA untuk develop 3R policy. Mana dia MPM terbentuk untuk mostly untuk environmental management services lah. But of course saya punya pengalaman kepada waste management, jadi saya punya interest more on circular economy lah. Okay. Okay. Tak gerak pula slide ni. Sekejap Hang Okay, alright. Okay, untuk makluman kami juga telah membangunkan sebuah eco garden di Desa Kemilang bermula daripada bulan Januari yang lepas, di mana di sinilah tapak kami menjadikan showcase daripada konsep green to green or waste sisa-sifa, zero waste untuk kita mengurangkan carbon footprint atau jejak karbon. Di sini kami memproses baja ataupun organic humus, high quality humus daripada sisa organik. Termasuklah sisa kebun, sisa pokok-pokok, landscape, sisa kulit durian, sisa makanan, dan pada situ kami buat tanaman untuk jadikan showcase untuk orang kata apa daripada kita punya proses pemprosesan baja tu, dan kita ada tanaman untuk kita tunjukkan. So kita menggunakan konsep windrow. Ini adalah pelawat kami daripada Singapura dan juga pelawat daripada Arab Saudi. Jadi kita juga menggalakkan komuniti, contoh NGO Ecowi untuk bersama kami dalam melaksanakan kebun ni. So ini part of the urban farming lah So kalau kita lihat kat situ proses drying kita mengambil masa hanya 15 hari. So daun yang hijau di dalam gambar yang ada tudung purple ni sebenarnya itu dah bio dry. Dah ready untuk kita shred, tetapi dia maintain the colour. That's actually the beauty of this technology lah. So ada certain daun yang still maintain dia punya colour. Okay. So these are the products yang dibawa MPM. Kita punya brand adalah Hyperbio. So sebenarnya kita baru saja launch produk ni masih fresh daripada oven. So kita ada komposter yang boleh buat kompos sisa makanan dalam masa 15 hari. Kita juga ada folia iaitu baja cecair yang boleh nampak kesan dengan cepatlah dari segi kita punya tumbuhan, dari segi bunga, kesuburan. Kita juga ada Protect Plus di mana ini adalah untuk menghilangkan bau, mengurangkan bau. Sekiranya anak muntah dalam kereta nak raya ni kan, jadi spray ni insyaAllah hilang bau. Itu pengalaman Azhar sendiri Dan juga tong sampah bau busuk spray. Jadi kita dapat neutralize the bau. Dan kita juga ada untuk menghalau anai-anai dan juga baja lah, baja solid Okay, so ini adalah bioteknologi yang dipatentkan. Ada patented US, Genesis dan juga Alzheimer untuk landfill mining dan juga energy recovery. So faedahnya sangat banyak. Kita dapat menghasilkan sisa jadi baja dalam masa 15 ke 21 hari. Ini contoh kita buat kulit durian di Eco Garden. And kurang kawasan diperlukan and cost juga rendah. Produk akhir 100% organik. Itu yang kita nak. 100% organik, tiada bahan kimia, tak ada baja kimia, tak ada racun serangga. Itu yang kita nak tekankan kat sini sebab kita nak ini menjadikan melengkapkan kita punya food security. Kita nak tanaman yang sihat dan selamat untuk dimakan. Okey, so inilah bukti teknologi kita. Mana selepas 10 hari kalau kita tengok daripada pokok segar, selepas 10 hari kita dah boleh nak grind. And then di Indonesia telah berluasalah penanaman bunga matahari menggunakan teknologi kita ni. Jadi ini merupakan contoh-contoh lah. Jadi di sini kita pun sudah mula mengumpulkan maklumat dan juga testimoni. Kita dah buat lebih daripada 25 tan sisa kulit durian untuk dijadikan kompos. Tiada bau dan juga tiada masalah lalat lah. Okay. Begitu juga dengan tinja. Tinja, saya dulu tak tahu kataan tinja ni. Saya tahu animal sheet. Belajar dengan Azhar, tinja.
So ini maknanya daripada kita boleh merawat segala tinja binatang lah. Kita dah rawat tinja kuda, tinja lembu dan tinja arnab. Alhamdulillah dalam masa 15 hari memang dah tak ada bau, tetapi dia punya nutrien masih tinggi. Dah telah boleh kita gunakan untuk pokok lah. Okay, so this another one yang saya nampak ini adalah satu penyelesaian untuk kita lah. Because di Malaysia kita mempunyai lebih daripada 100 tapak perusahaan. Jadi teknologi ini sangat economical, di mana beri penyelesaian kepada kita untuk jadikan zero waste. Maknanya yang barang kita semula kita boleh ambil, yang mana organik kita boleh jadikan material untuk orang kata apa, macam fertilizer, and then kita ada juga boleh produce RDF. Jadi daripada sini kita nampak penyelesaian yang sesuai lah untuk kita di negara kita ni. Ini contoh perombongan sisa landfill mining, di mana kita boleh proses the legacy waste, waste yang lama dan juga waste yang baru. So kita ada produk akhir sekali untuk dijual. Jadi ini semua proses dia hanya berlaku dalam masa 15 ke 21 hari. So sangat cepat. Okay, and then kita juga boleh daripada teknologi ni, the final product tu kita boleh produce another product untuk kata apa, jadi dipanggil upcycle, ataupun kita from the plastic kita recycle, kita boleh produce lot of things lah. Contoh ni bricks production daripada legacy waste. Okay, so daripada organomineral juga, organomineral daripada sisa di tapak perkuasaan ni, kita pun tahu kan lebih daripada separuh sebenarnya sisa yang ke landfill adalah sisa organik. Sisa makanan, sisa landscape, sisa macam tadi kulit durian. Jadi semua ni kita boleh gunakan semula untuk jadi bahan organominerals lah. Kita juga, dia teknologi juga boleh membersihkan sungai dan juga yang paling penting kita dapat menjana tenaga lah. So faedahnya kita boleh jimat kos kerana kurang bayaran tipping fee ke tapak perusahaan, and then kita boleh convert 100% sisa landscape waste, pruning waste, even the pruning waste from the ladang kelapa sawit, kebun nanas, ladang sayuran, semua kita boleh convert kepada organic material yang boleh digunakan balik untuk tumbuhan. Jadi balik kepada DNA. Contoh kalau kita proses kulit durian, jadi proses baja, balik kepada durian. So DNA durian balik. Begitu juga dengan kelapa sawit dan lain-lain lah. So kos operasi tapak semayan pun boleh dikurangkan dan sikit. Sebab apa? Kita buat sendiri baja kita. So tak perlu lagi bergantung kepada baja kimia yang juga merosakkan tanah kita. Okay, so I think nanti kita akan dapat sharing lah from Jabatan Pertanian, from Dr. Rizal dan juga Cik Rashdan on this organic farming dan urban farming lah. So maknanya kita juga dapat menjana pendapatan bagi komuniti. Sorry, teknologi. Jadi kita nampak dia terbukti lah. Benda ni praktikal, berkesan dan menjimatkan kos dan lama kelamaan actually penggunaan baja kita berkurangan because kita go on organic. Okay, jadi itu saja daripada saya. Jadi kita teruskanlah kepada ahli-ahli panel kita yang tak sabar ni menunggu untuk sharing. Okay, alhamdulillah. Okay, kita ada 3 ahli panel. Saya yang pertama kita punya yang tetamu orang kata yang sangat penting lah, Encik Muhammad Syazwan Syafiee. Semua penting. Encik Syazwan merupakan salah seorang wakil daripada Jabatan Kerajaan pada hari ini. Beliau adalah merupakan pegawai pertanian daerah Gombak dan Petaling. Bukan Gombak saja, Petaling sekali sejak 2010. Dah lama tu, 13 tahun tu. Dah masuk form 1 ni kalau sekolah. Okay. Bertugas 2010. Mula bertugas 2010. Okey. Lama sangat kat Gombak tu nanti. Lama sangat nak pergi tempat lain juga dah. So Cik Syazwan merupakan orang Kedah, orang Alok Setak. Graduan UPM. Lulusan Bachelor Science Pertanian. Jadi memang pakar lah dalam bidang pertanian ni. Dan yang kedua kita ada Dr. Rizal Osman daripada Urbanis. Beliau merupakan COO. COO ni orang number 2 ni. Number dia highest position. Atas CEO number 2 Urbanis Malaysia. And beliau juga adalah Head of Urban Innovations and Strategic Business. Wow. Dan dia merupakan Local Secretariat Team for World Urban Forum 9. Punya PhD daripada University of Southampton, UK. 2014 Okey, yang ketiga panel kita Encik Rashdan Rashid.
Ini orang yang banyak terlibat dengan komuniti, banyak dia punya orang kata apa, pengetahuan dan jasa membangunkan komuniti dan urban farming, kerana beliau merupakan aktivis masyarakat sejak 1998. Weh, dah lama tu. Itu saya baru nak masuk kerja. Bukan nak masuk kerja, baru nak masuk ke bidang environment. Okey. Nak masuk kerja muda sangatlah tu. Dan beliau merupakan anak jati Kuala Lumpur. Ini orang bandar ni, orang Kuala Lumpur. Dia kampung dia KL. Habis sekarang dia menetap di Batu Cave. Dan beliau adalah pengasas Persatuan Lestari Alam Malaysia. Okey. So kita dah ada ketiga-tiga panel. Jadi kita mulakan dengan I think Cik Syazwan. Mulakan dengan Cik Syazwan. Soalan pertama saya. Mungkin Cik Syazwan boleh share sedikitlah kenaan dasar-dasar kerajaan ataupun dasar-dasar di bawah Jabatan Pertanian sendiri atau Kementerian Pertanian, dan juga penglibatan Cik Syazwan lah di dalam pengubalan dasar ataupun implementation lah. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Ramadan lah, 14 Ramadan lah ini 13. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita Puan Sharifah Yaakob yang juga pengarah urusan AMPM. Lepas tu kita ada panel-panel yang hebat bersama kita pada hari ini Dr. Muhammad Rizal, COO Urbanis Malaysia. Lepas tu kita ada Cik Rashidah Rashid, Presiden Persatuan Lestari Alam Malaysia. Macam tadi pun Puan Moderator ada maklumkan yang kata yang panel-panel ni pakar. Pakar tu mungkin yang dua ni lah yang pakarnya. Sebab saya ni berkhidmat memanglah kita kata daripada 2010, tapi bertugas di pejabat daerah Gombak Petaling ni baru saja 4 bulan. Sebelum ni saya saya di Loji Benih di Kedah. Tapi tak apalah, untuk perkongsian hari ini kita masing-masing kita sharing lah apa yang kita ada. Macam saya mungkin part lebih kepada dasar-dasar kerajaan. Lepas tu macam kita punya kawan-kawan panel ni mungkin banyak di lapangan lah. Nanti kita boleh tengoklah apa yang kita boleh kongsikan bersama lah. Okey, macam soalan tadi berdasarkan dasar-dasar kerajaan yang berkaitan dengan kita punya pertanian bandar ni lah. Asasnya saya nak maklumkan di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sebelum ni kita Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Jadi ditukar jenamakan semula di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ini mungkin di peringkat atasan nampak keterjaminan makanan tu lebih membawa maksud yang lebih mendalam lah, sebab bila kita ke English kan keterjaminan makanan tu dia bawa dua maksud. Satu food security, satu lagi food safety. Jadi membawa maksud yang berlainan di situ tu. Okey, jadi di bawah Kementerian Pertanian ni dia ada pelbagai lah jabatan, dan salah satunya adalah Jabatan Pertanian sendiri. Di mana Jabatan Pertanian ni kita punya kerja-kerja core business kita adalah extension. Extension ni adalah pengembangan lah. Maksud dia bila kita dapat satu teknologi baru ataupun institusi pendidikan dalam negara, contohnya seperti MADI sendiri, UPM ataupun kita punya universiti-universiti yang buat kajian lah, mempunyai satu teknologi, tugas kita lah untuk kita kembangkan. Ada kita punya golongan sasar ataupun petani lah. Okey, selain kita punya core business untuk extension tu, kita juga terlibat dalam sebagai regulator lah dalam penguatkuasaan akta-akta yang untuk menjaga keselamatan industri pertanian kita ni lah. Okey, jadi kalau berkenaan dengan dasar yang seperti yang dibincangkan di peringkat awal tadi tu, kita tak dapat lari lah daripada kita punya dasar agro makanan. Okey, dasar agro makanan ni DAN, DAN. Dan ni kita dah masuk ke fasa 2.0 di mana Dan yang pertama pada tahun 2021 sehingga 2020 bagi tempoh 10 tahun. Manakala Dan untuk Dan 2.0 ni bermula pada Dan 1 2011 hingga 2020 dan Dan 2.0 ni bermula pada
2021 hingga 2030. Itulah. Okey, jadi bila kita memetik berkenaan dengan DAN 2.0 ni, dalamnya kita saya petik yang kita fokus pada tajuk kita pada hari ini lah, iaitu pertanian bandar lah kan. Jadi kita tengok komoditi makanan utama SSL, tahap sahadiri untuk komoditi tanaman utama sayur-sayuran ni masih lagi berada pada tahap yang rendah lah, iaitu pada tahun 2019 kita punya SSL bagi sayur-sayuran sebanyak 44.6%. Jadi kita berhasrat di bawah DAN 2.0 ni kita nak meningkatkan kita punya SSL bagi sayur-sayuran ni daripada 44.6% tu kepada 70%. Jadi 70% ni kita target untuk menjelang 2025 lah. Jadi satu lonjakan yang bagi saya agak tinggi. Tapi insyaAllah tak mustahil lah dengan kita punya planning, program dan seperti seumpama program-program pertanian bandar ni sendirilah. Okey, jadi selain kita punya dasar-dasar kerajaan DAN 2.0 ni, bagi negeri Selangor, saya fokus untuk negeri Selangor lah sebab saya ni bos saya adalah di negeri Selangor lah, Pejabat Pertanian Daerah Gombak ni kan. Okey, jadi bagi negeri Selangor ni, kita memfokuskan kepada 5 hala tuju utamalah. Pertama yang berkaitan dengan kita punya topik pada hari ini, menjadikan Selangor sebagai hub pengeluaran makanan selamat, di mana ada 13 focus point di bawah hala tuju ni, dengan kita punya fokus kepada 3 fokus utama, iaitu pembangunan produk orang bandar. Yang ini kita punya sebagai trademark ataupun signature lah kepada produk-produk pertanian bandar. Maksud dia kita buat komuniti pertanian bandar, hasilan daripada komuniti tersebut dijadikan satu produk yang kita jenamakan sebagai produk orang bandar. Ini mungkin kita akan all out pada tahun ni dan tahun hadapan lah. Okey, jadi selain itu juga ini mungkin tak terlibat secara terus pada pertanian bandar, iaitu pengenalan insentif MyGap Padi. Okey, MyGap Padi ni sedikit pengenalan lah, maksud dia kita di Jabatan Pertanian ni kita ada program persijilan Jabatan Pertanian lah, di mana kita ada MyGap, My Organic, lepas tu kita ada MyGap TBM, tanaman bukan makanan. Lepas tu kita ada lagi MyGap AM, iaitu MyGap lebah pelulut, dan yang terbaru kita ada MyGap PF, pesticide free. Jadi kalau perusahaan yang tak layak mendapat My Organic, sebab MyGap My Organic ni syaratnya lebih ketat. Jadi kita alih perusahaan ni kepada MyGap PF. Ini mungkin satu sesi berasingan lah yang kita akan kita akan buat forum, mungkin forum selepas ni lah kan. Okey, jadi selain pengenalan insentif MyGap Padi, kita juga ada fokus kepada melestarikan pertanian di negeri Selangor. Jadi untuk melestarikan pertanian di negeri Selangor ni adalah sedikit input-input yang kita akan buat edaran lah kepada peserta-peserta yang layak. Jadi saya bab input ni sebenarnya saya kalau boleh nak elakkan juga untuk bercakap, sebab input ni dia bergantung pada bajet-bajet semasa tahunan. Tapi bila dah disebut dan difokuskan, saya terpaksa sebut jugalah, di mana input-input yang kita cadang untuk buat agihan ni kepada peserta yang layak mengikut permohonan kemudian nanti adalah input-input seperti semi-organik. Jadi ataupun produk organik sendirilah. Jadi input-input organik dan semi-organik ni sangat bertepatanlah dengan kita punya pengarah urusan ni, AMPM ni, sebab saya dimaklumkan sebelum ni dan telah ditunjukkan produk-produk mereka ni secara sekali lalu tu, bagi saya amat baguslah untuk kita punya program lestari pertanian ni. Okey, jadi selain produk-produk semi-organik ni, kita juga akan membuat beberapa agihan seperti biopesticide lah, sebab kita memang tak galakkan kita punya peserta menggunakan chemical, pesticide yang jenis chemical tu. Jadi kita bermula dengan biopesticide di peringkat negeri Selangor ni lah. Tapi sebenarnya di negeri-negeri lain pun ada program-program tertentu lah, cuma saya bercakap ni atas tiket di daerah Gombak kali ni di bawah
Negeri Selangor punya ni pertanian Negeri Selangor lah. Jadi saya ingat intro sekadar itu dulu, dan mungkin kemudian nanti kita akan lebih kepada penceritaan yang lain lah. Jadi saya serahkan balik kepada moderator kita. Okay, terima kasih Cik Chazwan. So nampaknya kita banyak sesi lagi ni dengan Cik Chazwan ya. Banyak lagi peluang, saya rasa ramai yang nak dengar ni. Ada My Gap lah, My Organic lah. I think all the Selangor punya kata apa ni, program ni sangat bagus lah. Dan kita pun menyokong lah sebab kita nak melestarikan pertanian negeri Selangor, dan orang Selangor, bukan orang Selangor je lah, orang KL pun juga kan, dapat makanan yang sihat dan selamat. Okey, kita teruskan kepada Dr. Rizal. Perkongsian daripada Urbanist on not issue lah, on the urban farming, maybe on the DASA jugalah, yang mana I think Urbanist adalah merupakan agensi di bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan kan. Jadi Dr. Rizal Osman will highlight to us lah on the relevant DASA lah. Okey, Doktor silakan. Terima kasih Puan Sharifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ahli panel yang saya hormati dan semua peserta dalam talian pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat good numbers juga online, dan juga I'm sure that through Facebook pun ramai yang join lah sesi ini, sebab kita harapkan sesi ini dapat berjalan dalam keadaan yang santai orang kata, tapi dalam masa yang sama bagi maklumat yang berguna lah kepada peserta. Jadi boleh nampak slide saya ada prepare sedikit. Nampak. Okey. Saya bagi orang kata pemahaman yang lebih jelas lah kepada peserta. Jadi sebelum saya pergi pada slide ini, izinkan saya sedikit penerangan lah macam mana Puan Sharifah maklumkan tadi, yang Urbanist Malaysia ini merupakan Center of Excellence under Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan lah. Sekarang ini dah tukar nama, dulu Kementerian Perumahan. So now Kementerian Pembangunan Perumahan. Jadi role of Urbanist Malaysia ni kita sebagai implementers lah di peringkat agensi kerajaan, yang mana kita kena tengoklah dasar-dasar yang berkaitan. Dan program ataupun projek kebun komuniti ini merupakan salah satu inisiatif Urbanist Malaysia untuk membantu penduduk-penduduk B40 dan juga penduduk-penduduk yang tinggal di dalam kawasan bandar untuk dari segi orang kata bantuan dari segi general income dan juga isu-isu permasalahan sosial yang lain lah. Jadi berbalik kepada persoalan yang dikeluarkan oleh Puan Sharifah tadi selaku moderator, sebenarnya bila mana dan untuk makluman ahli peserta yang join di session, bila mana kerajaan mengeluarkan dasar ini adalah bertujuan, I think saya gariskan 3 perkara lah. Yang pertama, bila dasar itu dikeluarkan adalah yang pertama untuk kita mengisi jurang pendapatan, sama ada in term of the keluaran dalam negara kasar sektor pertanian, yang mana sekarang ni kita punya keluaran dalam negara kasar sektor pertanian memang 3% and difficult to get 4% lah and above. Jadi memang target kerajaan, kalau target dia 4% tu sehingga 2050, I think a bit far from now lah. So that's why I think program kebun komuniti ni salah satu inisiatif lah untuk kita membantu sektor pengeluaran makanan, terutamanya sektor tanaman sayur-sayuran ni dapat orang kata lebih mengeluarkan hasil dan menggalakkan individu dan juga isi rumah untuk turut serta lah. Jadi isi jurang pendapatan ni selain pada KDNK, dia juga melibatkan isi jurang pendapatan individu dan juga kelompok lah, kelompok komuniti. Yang ni yang Urbanist membantulah penduduk-penduduk B40 di kawasan perumahan awam. Dan yang keduanya adalah bila dasar ini dikeluarkan adalah untuk mengurangkan kemiskinan. Kita tahu isu kemiskinan ni sangat relevan pada ketika ini. Dengan berapa je pendapatan kita sekarang ni tidak sama dengan pendapatan sebelum ni untuk kita berbelanja. Dan through orang kata program kebun komuniti ini secara tak langsung orang kata dapat merapatkan jurang kemiskinan yang sedia ada yang kita hadapi pada masa inilah. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan daya tahan. Puan Sharifah, I think we want to make sure that the community yang ada pada ketika ini adalah community yang resilient. Kita pernah hadapi isu COVID-19 sebelum ni pada tahun 2020. Bagaimana kita punya food security kita memang orang kata transparent, memang terancam lah. Sebab kebanyakan penduduk di Selangor, mereka bergantung kepada orang kata sumber sayur-sayuran ni daripada Cameron Highlands ataupun negeri-negeri yang berjiran. Jadi daripada situlah I think tahun 2020, 2021 memang semua PBT memang menggalakkan penduduk-penduduk yang ada di kawasan perumahan
penduduk-penduduk yang ada tanah dan sebagainya untuk turut serta dalam urban farming lah ataupun kebun komuniti yang ada. Dan yang penting adalah keterjaminan makanan ataupun food security. I think Cik Zazwan dah highlight tadi, memang dasar ini diwujudkan adalah untuk food security lah, sebab kita tak nak kita ekspor makanan dan juga kita import makanan ini daripada luar negara lah untuk menampung isu kekurangan bekalan makanan yang kita hadapi, saraan makanan dan sebagainya lah. Jadi berbalik kepada dasar ni, Puan Sharifah dan juga semua ahli panel dan peserta online dan juga peserta di Facebook, saya boleh highlightkan 4 dasar ini sangat relevan pada ketika ini bila mana kita wujudkan kebun komuniti ataupun urban farming lah. Yang pertama, macam mana Cik Zazwan highlightkan tadi, kita dari dasar agro makanan negara 2.0. Jadi dasar ini memang dikubal yang orang kata peringkat kedua lah. Peringkat pertama pada tahun 2001 yang sebelum ni, dan now kita back tu pada dasar di peringkat yang kedua, yang mana mereka untuk pastikan bahawa sektor makanan ini adalah mampan, berdaya tahan dan juga menggunakan teknologi tinggi lah dalam usaha memacu pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, suka saya nak highlightkan bahawa Kementerian Pembangunan Perumahan dan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan telah mempunyai dasar kebun komuniti bandar. Jadi dasar kebun komuniti bandar ni kita telah PBT yang ada di Malaysia ni telah menerima pakailah untuk pastikan bahawa program kebun komuniti ini dapat bergiat lebih aktif lah. Jadi ini adalah salah satu usaha untuk kita pastikan bahawa komuniti yang ada ketika ini dapat menggunakan peluang tanah yang mereka ada untuk wujudkan kebun mereka sendiri, sama ada untuk saraan keluarga ataupun boleh generate income. Dan suka juga saya nak highlightkan bahawa di peringkat kementerian melalui Pelan Malaysia telah ada kajian perancangan guna tanah sumber makanan negara. I think this is important lah, bila mana Kementerian Pertanian mereka dah keluarkan dasar. Jadi di peringkat Pelan Malaysia telah wujudkan orang kata food security issue ni through the land use planning lah. Maksud kita nak pastikan bahawa tanah-tanah pertanian yang ada dapat dijaga supaya tidak ditukar milik kepada aktiviti pembangunan yang lain. Jadi this is part of the important lah untuk orang kata kita maklum lah bahawa kajian-kajian ni untuk protect dari segi food security dan juga memperluaskan lagi sektor pertanian di masa kini dan akan datang. Dan sebelum ini saya nak back to the tahun 2012, kita dah ada sebenarnya kejiranan hijau. Garis panduan kejiranan hijau ni sangat penting sebab pada ketika ini pun kita masih lagi menggunakan pakai garis panduan kejiranan hijau ini untuk orang kata mengeluarkan pertandingan komuniti mana yang buat urban farming yang paling terbaik sekali. Jadi secara tak langsung garis panduan ini membentuk orang kata mendidik masyarakat untuk mewujudkan kebun komuniti yang ada dalam kawasan mereka secara konsisten dan lebih baiklah. Jadi sedikitlah saya nak highlight, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat bahawa yang berwarna hijau itu adalah tanah pertanian kita sebenarnya yang ada di Semenanjung. Jadi kalau kita lihat from time to time orang kata tanah pertanian semakin mengecil disebabkan oleh tekanan pembangunan dan juga urban growth lah. Jadi kalau boleh kita nak protect this area supaya orang kata kita dapat menjaga sektor pertanian kita, terutamanya kawasan jelapang padi. Dan dalam masa yang sama, kita nak pastikan bahawa program-program kebun komuniti ini dapat menyumbang dotek-dotek hijau ni, Puan Sharifah, supaya penduduk ni dapat menyumbang. Saya tak langsung kita punya pemilikan tanah untuk sektor pertanian ini akan meningkatlah untuk fokus kepada tanaman sayur dan juga tanaman yang berkaitan lah. Jadi sedikit highlight lah di sini kalau kita lihat bahawa macam Kedah dan Perak ni memang sektor tanah pertanian mereka luas. Dan kita maklum bahawa tanah yang luas ini adalah daripada jelapang padi. Tetapi kalau kita lihat tanaman untuk sayur-sayuran ini daripada kawasan keseluruhan pertanian ni, tanah pertanian, cuma 4% saja. So dari sinilah pentingnya kita contribute kepada aktiviti pertanian di peringkat kebun komuniti. Jadi kita lihat macam mana di BKL aktif dengan bantuan Cik Rashdan, work together dengan di BKL dengan Local Agenda 21. Mereka begitu aktif orang kata membangunkan tanah-tanah reserve, tanah-tanah kawasan utility dan sebagainya untuk wujudkan kebun komuniti secara berkelompok ataupun kebun komuniti secara individu lah. Jadi beside dasar-dasar negara yang kita ada, sebenarnya bila kita contribute kepada sektor pertanian, saya tak langsung kita juga contribute kepada agenda global lah. Suka saya Puan Sharifah untuk di Urbanis Malaysia memang kita tak boleh lari daripada contribute kepada Sustainable Development Goals.
Jadi kalau kita lihat dasar agro makanan negara pun memang berkait terus dengan 10 SDG. Boleh bacalah. Kat situ sebagai contoh, SDG 1 untuk mengurangkan no poverty. So dia percaya, kerajaan percaya bahawa melalui pengeluaran makanan dan sektor agro makanan ni dapat memberi fokus kepada kemiskinan di kalangan B40 lah. So kita dah identify sebenarnya daripada 17 SDG, 10 SDG berkaitan bila mana kita contribute kepada sektor pertanian. Dan selain daripada itu juga kita lihat pada tahun 2021 Majlis Bandaraya Subang Jaya begitu aktif sebab mereka sendiri menghadapi kekurangan bekalan makanan semasa COVID-19. Pada tahun 2020 mula-mula kita kena lockdown tu langsung tak ada sayur di kedai-kedai sebab diorang ambil daripada Cameron Highlands. Jadi daripada situ tindakan Datuk Bandar pada ketika itu untuk menggalakkan orang kata secara berleluasa lah penduduk di kawasan perumahan awam, penduduk di kawasan perumahan yang tersusun dan juga di kawasan-kawasan mempunyai tanah untuk bergiat aktif menanam sayur-sayuran dan juga mewujudkan kebun komuniti lah. Dan kalau kita lihat lebih daripada 69 lokasi baru di kawasan Majlis Bandaraya Subang Jaya, yang mana 80% ini adalah mereka dapat menyelenggarakan kebun komuniti mereka secara baik dah. Dan daripada kebun-kebun komuniti yang diwujudkan ini, 67% adalah memang kawasan lapang lah, ataupun kawasan reserve yang mereka tengok daripada terbiar dan mereka apply permohonan ini kepada PBT untuk wujudkan kebun komuniti. Jadi sedikitlah untuk pemaluan kepada ahli mesyuarat, kita nak lihatlah kawasan mana sebenarnya yang dibenarkan untuk kita bangunkan kebun komuniti dan kawasan mana yang tidak dibenarkan. Jadi kalau tertulis di dalam dasar komuniti kebun bandar yang telah dikeluarkan oleh KPKT, memang kalau kawasan perumahan itu memang dibolehkanlah. And then kawasan hijau terbiar, kawasan reserve infrastruktur dan utility, kawasan kemudahan masyarakat yang masih lagi belum dibangunkan atau tanah TOL, atau dan juga kawasan reserve sungai yang mungkin mendapat kebenaran daripada JPS untuk kita bangunkan projek kebun komuniti yang ada lah. Dan kita kena lihat jugalah kawasan-kawasan mana yang mungkin PBT tidak membenarkan berdasarkan akta-akta tertentu untuk membangunkan kebun komuniti lah. Yang pertama adalah kawasan taman permainan kanak-kanak. So kita tak boleh nak compromise lah kawasan taman permainan ni kepada kebun komuniti sebab kita need kawasan orang kata public space ini untuk keperluan orang kata well-being dan sebagainya lah. And then padang kejiran dan rekreasi pun kita tak boleh compromise juga. Reserve jalan pun tak boleh. Kawasan promenade, kawasan waterfront dan juga kawasan pemeliharaan landscape. Jadi berbalik kepada persoalan Puan Sharifah tadi berkenaan dengan tanaman organik, sebenarnya saya takut nak highlightkan sebab saya cari dasar-dasar sedia ada kita pun tidak terlalu orang kata highlight secara besar-besaran keperluan pertanian organik inilah. Dan kita dapat statement daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan baru-baru ini di Dewan Negara. Memang Datuk Seri Mohamad Sabu ada maklumkan bahawa tak sampai 1% sebenarnya amalan pertanian organik di Malaysia ini orang kata dipraktiskan lah. Jadi sebab tu saya nampak NGO macam tadi ECOWI, PM memang begitu aktif termasuklah Urbanist Malaysia, memang kita towards kepada organic farming ni. Sebab kita bila kita relate dengan pembangunan mampan, kita kena pastikan bahawa pertanian ataupun kebun komuniti yang kita jalankan ini adalah selamat, bersih dan juga mampan lah. Dan beside that juga yang saya nampak kita perlu highlight di sini berkaitan dengan pertanian organik ni juga adalah berkaitan dengan edible garden. Jadi edible garden ni macam Jabatan Landscape Negara, mereka memang menggalakkan komuniti-komuniti melihat tanaman-tanaman mereka ni towards kepada edible garden lah. Yang saya tak langsung sebenarnya dia membentuk satu simbiosis ataupun ekosistem yang orang kata mempercepatkan proses pembesaran sayur-sayuran dan juga proses-proses penembungaan lah. Jadi itu saja Puan Sharifah daripada saya untuk sesi pertama. I'm sure it will be interesting untuk next session dan insyaAllah saya akan share lebih detail lagi berkenaan dengan inisiatif Urbanist dan juga pengalaman yang kami ada lah. Itu saja Puan, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Izzal. Perkongsian yang sangat menarik dan I think banyak juga orang kata ilmu yang kita dapat pada hari ini berkenaan dengan dasar
Okey, untuk makluman bagi yang mungkin sebab saya pun sebenarnya bukanlah bidang ni sebelum ni. Saya bidang waste management, tetapi bila saya nampak circular economy for food security, this is something yang really good and because it complement. Saya Jadi pun bukan bidang ni juga puan. kan? Jadi kita semua jadi bidang terjun. Bukan bidang saja, bidang terjun. So still okay. Bagi saya kita ramai pakar-pakar yang kita boleh rujuk lah untuk mendapat ilmu ni. Jadi kita punya dictionary pada hari ni kena ingat para peserta, apa itu dan? Nanti ada quiz tak? Apa itu dan? Dan DAN itu menarik satu term yang kita semua belajar pada hari ini. Okey, menangkan ini adalah topik kebun komuniti bandar, urban farming community urban farming. Jadi kita ada bersama kita Cik Rashdan Rashid ni yang memang banyak pengalaman lah dalam kebun komuniti bandar. Dia orang bandar, dia orang KL. Terus kan dia bantu orang KL Selangor nak buat kebun komuniti. So Cik Rashdan silakan. Baik, terima kasih Puan Moderator. Saya panggil Kak Pah. Kak Pah ni memang seorang apa kata fighter lah. Seorang ibu, seorang wanita yang perjuangkan, kita panggil itu kelestarian ataupun kemampanan. Bukan sahaja bandaraya, pasal dulu dia daripada waste management, but now dia lebih kepada kelestarian, iaitu kepada alam sekitar. So kita sangat beruntung pada pagi ni dan kita dijemput sama-sama. Jadi sekali lagi saya ingin perkenalkan, saya Rashdan Rashid, pengasas Persatuan Leisure Alam Malaysia yang ditubuhkan pada 4 Disember di Lancang, Pahang. Ini adalah rintitan daripada kita nampak di bandar. Tadi disebut 2-3 kali tadi, saya anak Jati Kuala Lumpur. Betul, saya anak Jati Kuala Lumpur. So memang lahir di perumahan awam di BKL. Di flagship Pahang. Saya anak bangsa. Even grandparent ataupun atuk saya pun mengakhiri kehidupan mereka di bangsa, di jalan Terasik sana di bangsa. Jadi Kuala Lumpur ni adalah jiwa saya. Saya membesar melihat perkembangan Kuala Lumpur. Daripada tahun 1979 saya lahir, masa tu tak tengoklah. Cuma saya dah mula melihat bila umur 19 ada umur 6 tahun lah tadika. Saya start dengan kemas tadika kemas, yang mana ketika itu saya nampak community. When you talk about community ni, alhamdulillah arwah ayah saya adalah seorang aktivis. Beliau terlibat dengan NGO, beliau terlibat dengan aktiviti di agensi beliau, iaitu Arkib Negara Malaysia. So beliau adalah penggerak kepada aktiviti masyarakat, bukan sahaja di Arkib Negara ataupun kementerian ketika itu, malah beliau sangat aktif dengan komuniti kami di Bukit Bangsa, iaitu di mana adanya flagship Pahang. Until today ada flagship Pahang, dan pada masa sama ibu saya adalah seorang, I can say, social entrepreneur. Ketika itu, sekarang kita dah biasa dengar social enterprise, tapi sebenarnya arwah mak saya adalah antara social entrepreneur terawal. Ketika itu beliau membuat perniagaan, dan hasil perniagaan itu beliau sumbang balik kepada golongan-golongan sasar, iaitu ketika itu di kawasan rumah saya ada ramai golongan buta, vision impact, orang orang buta, yang mana di BKL designkan flat kami itu supaya senang mereka-mereka ini untuk menaiki bas dan sebagainya. Baik. Alright, so itu antara introduction yang mana saya daripada kecil lagi saya dah didedahkan dengan community. Itu because of saya punya parentnya background, mereka memang aktivis. Now, Leisure Alam Malaysia, kami secara sebenarnya pun fokus more on environment. Tanam pokok, kita panggil itu bersih sungai dan sebagainya. So by accident, Local Agenda 21 Kuala Lumpur ketika itu ingin mewujudkan satu inisiatif yang dipanggil Kebun Kejiranan, Kejiranan Local Agenda 21 Kuala Lumpur, yang mana di dalam bengkel atau retreat, pengurusi-pengurusi, peserta berduduk dijemput, bawa pergi ke Port Dickson untuk kita buat focus group discussion, dan akhirnya kita ada kita panggil itu garis panduan bagaimana nak memulakan kebun komuniti di Bandaraya Kuala Lumpur. Alhamdulillah, out of sudden, mungkin saya banyak melontarkan soalan-soalan ketika itu, pasal kita bukan dalam bidang pertanian, dan saya dilantik menjadi pengerusi kebun kejiranan. Ketika itu bermulalah saya punya kita panggil itu perjalanan hidup dalam kita nak membangunkan kebun di Kuala Lumpur. Kita ada rakan-rakan strategik seperti Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian adalah kita punya
a very strong supporter. Daripada day one kita mulakan, dari hari pertama kita mulakan di Port Dickson hinggalah hari ini, Jabatan Pertanian adalah kita punya strong supporter. Kita juga diwakili oleh pakar-pakar bidang daripada Universiti Putra Malaysia khususnya. Even sampai ke hari ini penasihat-penasihat UPM adalah kita punya penasihat, okey, dan yang mana kita juga ada NGO yang ada, kita panggil tu berkepentingan dalam menghasilkan makanan, menghasilkan kehidupan lestari dan sebagainya, dan juga private sector. Jadi dengan adanya komuniti-komuniti yang didudukkan dalam satu dipanggil tu jawatan kuasa kebun kejirannya ini, alhamdulillah hingga hari ini kita ada 40 kebun komuniti berdaftar. So dia sebenarnya lebih daripada 40 dalam list kami yang kami buat semasa PKP. Kami diberi kebenaran untuk melihat peluang-peluang untuk menghasilkan kebun di seluruh PPR dan perumahan awam. Kita ada 64 perumahan awam PPR, dan sebenarnya hanya tak sampai separuh pun yang ada kebun. Okay, so that's why hari ini apa yang saya nak share is mainly about human capital sebenarnya. Okay, kita boleh ada dasar yang sangat cantik. Saya sangat teruja bila saya tengok Dan 2.0. Kebetulan nama saya pun orang panggil saya Dan kan. RR boleh, Dan boleh, jadi 2.0. Dan pada 3 Ogos 2021, kebetulan kami dijemput sama oleh KPKT untuk menghasilkan satu dasar yang tadi Dr. Rizal cakap tadi, dasar kebun komuniti bandar. Hingga ke hari ini, saya masih lagi berhubung dengan TKSU pembangun dasar yang menjayakan, itu Datuk Mary. Baru semalam kita duk cek, tak tahulah dia masuk tak masuk, tapi saya yakin dia akan tengok. So kita melihat bagaimana komuniti-komuniti ini jika diberi banner upaya, dan mereka boleh menjayakan kebun mereka. Okay, jadi tadi kita tengok bagaimana urbanis mereka bentuk bagaimana sesuatu kebun tu boleh dilestarikan ataupun dimampankan dengan pelibatan semua. Jadi hari ini kebetulan saya terdetik untuk berkongsi setelah 2 tahun saya perap slide ni, slide yang saya bentangkan kepada YB Menteri ketika itu, iaitu Tuan Planner Tan Sri Anwar Musa dan juga Datuk KSU ketika itu, Datuk Sri Rashidah, but now she's the Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan. Jadi saya nak share dengan semua orang di luar sana yang mungkin tertanya, siapa sebenarnya di belakang kebun gelandangan? Okey. So Kementerian Wilayah dan juga Dewan Merdeka Kuala Lumpur bersama Jabatan Pertanian dan beberapa rakan strategik, saya akan olah kejap lagi, telah menghasilkan satu kebun, okey, yang mana targetnya adalah mereka-mereka yang tidak bernasib baik, yang mereka yang terperangkap ketika PKP, ketika itu MCO, dan mereka inilah golongan gelandangan yang telah dibina upaya, dan hari ini dah lebih 2 tahun sebulan lah umur projek kebun gelandangan. Jadi saya diserahkan satu video klip kepada Sekretariat Puan Aisyah. Mungkin Puan Aisyah boleh kongsi bersama dengan kita punya penonton ataupun yang terlibat dalam forum kita pada pagi ini. Silakan. Ada suara. Tengok video bisu. Okey lah, gambar pun dah okey Kita nak tunggu ada suara. tak ada suara, tapi okey, that's good. Gambar cantik. Okey. So ini adalah di awalan 3 bulan pertama selepas mereka ditempatkan di Anjung Kelana. Nanti saya sharekan slide yang utama. So kita tengok dulu video ni. Ini antara kita punya peserta awal. Mana first batch lah. Okay, first batch setelah kita kenal pasti gelandang-gelandangan yang tidak berisiko, yang mana mereka ditempatkan di Taman Desa. Ini adalah tapak dulu kalau siapa yang di KL pernah bawa anak-anak pergi ke Desa Waterpark, inilah tapaknya. Dan saya akan share kejap lagi juga bagaimana kami berusaha untuk dapatkan tapak kebun seluas lebih kurang 1 ekar di bawah pylon. Yang dalam permis ni tidak ada masalah. Kerana ini ialah adalah hak milik daripada Kementerian Wilayah. So Kementerian Wilayah yang own
that premise, but di luar sana ada sebidang tanah di bawah rintis TNB. So ini juga antara yang kita bincangkan di bawah dasar kebun komuniti bandar, yang mana penggunaan tanah untuk digerakkan bersama komuniti. Jadi tak apa sikit lagi. Ni TV Singapura kan Rashan? Sorry? TV Singapura kan ni? TV Singapura, betul kan? Dia Hong Kong tak salah saya dia Hong Kong base. Tapi yang Melissa ni daripada Singapura. Melissa Go. Okey. Jadi banyak yang orang kata beruntung projek Hijrah Warren ni kerana selalu CNA dia punya coverage not so in favor kat Malaysia, tapi program ni alhamdulillah mereka nampak is a very potential, dan ada juga gambar di kebun-kebun bangsa ketika ini. Ini mungkin mereka suka lah kot pergi ke kebun bangsa. Okey, saya rasa cukup dan boleh balik kepada slide saya. Nanti raya kita pergi melawat lah sini. Boleh. Ustaz. Boleh. Kalau Kan- sekarang ni panas. Panas. Okey. Cantik. Okey, teruskan. Alright. Baik. Okey, jadi pada 2 bulan Februari mungkin Aisyah boleh stop the video because tak ada suara. Nanti kita boleh bagi link lah. Kita boleh bagi link kepada semua yang datang hari ini mungkin dalam comments box. Ini ada black soldier fly pun kita ada. Okey, kita buat aquaponik pun kita buat. Okay, dia lebih kepada pembelajaran sebenarnya. Tadi kita dengar bagaimana jabatan pertanian, okey, kita panggil pakar-pakar bidang, okey, datang untuk membantu kan. Jadi ini adalah sebenarnya salah satu part yang kita nak highlight kan pada hari ini, supaya apabila ada peluang-peluang komuniti di luar sana nak berkebun, jadi mereka kena faham berkebun ni bukannya hobi sebenarnya. Ia adalah satu komitmen. Kan, dengan adanya komitmen tu dan baru kita boleh nampak kemampanan sesuatu komuniti dan juga city ataupun bandar yang kita ni usahakan. Okey, baik. Okey, jadi saya ada slide yang saya nak sharekan. Yang slide saya kata tadi ni yang eksklusif yang kami bentangkan. Okey. So pada 2 bulan Februari 2021 saya dipanggil untuk memberi cadangan atau gerak kerja bagaimana kita nak menjayakan satu inisiatif. Jadi untuk projek ini saya tidak kedepankan Persatuan Lestari Alam Malaysia. Saya kedepankan Persatuan Kebajikan Golongan Asnaf dan Gelandangan Kuala Lumpur Selangor atau KASGI. Jadi kepada sesiapa yang ada pagi ni, kalau boleh nak tahu, just Google, akan jumpalah inisiatif Persatuan saya yang inilah. Lepas tu mungkin ada yang pelik, kenapa Cik Rashidan pakai ketaya, pakai ni semua. Tak, kebetulan saja. Kebetulan. Jadi inilah NGO yang kami tubuhkan adalah untuk membantu golongan sasar, utamanya anak-anak di Chowkit sebenarnya. Kami tubuhkan 2013, setahun lebih awal daripada Persatuan Islam Malaysia, dan terlibat dalam projek Taman Herba di PPRI Permai. Okey, kenapa kami terlibat ialah kerana kami banyak engagement dengan kita panggil itu golongan sasar, asnaf khususnya. Jadi kita bersama-sama dengan rakan-rakan strategik projek Taman Herba, kita develop aktiviti untuk anak-anak asnaf di PPRI Permai ketika itu. Sehinggalah saya terlibat dalam projek Kebun Kejiranan Bandar ataupun LA21. Jadi fokus saya lari kepada how kita nak membina kebun yang lebih resilient, kebun yang boleh menghasilkan pendapatan. Jadi hari ini saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan. Okay, next. Okay, kita kongsi tuan-tuan apa yang kami cadangkan kepada Kementerian Wilayah dan DBKL ketika itu. Okay, yang mana saya tak payah nak ulas kerana Dr. Rizal pun dah ulas tadi. Dia bagi 10. Saya punya projek ni 7 saja untuk gelandangan ni, which is that good enough sebenarnya. Okey, maknanya untuk kami nak pastikan nak meyakinkan Kementerian Wilayah dan DBKL untuk menyokong usaha inisiatif kebun gelandangan ini, kami olah bagaimana that projek ini kami bagi tempoh 2 tahun. Bukannya asalannya hanya 6 bulan, tapi kami decided that to make this project to be replicable, so dia kena ada time frame yang panjang. Kerana apa? Bukan orang biasa pun susah untuk kita nak bina upaya berkebun. Bayangkan ni gelandangan. Ini kalau cerita ni memang habis slotnya saya kontrol ni, tapi saya cuba ringkaskan ya. Okay, next. Okay, ini adalah lokasi. Okay, yang mana kita boleh lihat kawasan di Desa Waterpark. So kita nak jadikan tempat ini sebagai satu hub
untuk pembangunan sosioekonomi. Okey. Bukan saja gelandangan sebenarnya yang kami libatkan untuk projek ni. Kami juga libatkan golongan asnaf. Ada beberapa individu yang kehilangan kerja ketika itu 2021 ketika PKP itu. Jadi kami engage, kami offer untuk menjadi sukarelawan, dan alhamdulillah sehingga hari ini mereka masih lagi bersama kami, bersama-sama membantu membangunkan kita punya rakan-rakan gelandangan, yang mana hari ini sudah mencecah 11 batches yang dah dihantar di Anjung Kelantan ini. Dan alhamdulillah, daripada tahun pertama kami buat pada Mac, kita mula pada Mac, perbincangan start daripada Januari, Februari pembentangan, dan akhirnya Mac kita mulakan. Hari ini kita ada seorang gelandangan kita yang bernama Azhar, dan beliau dah bersedia untuk menjadi, kita panggil itu tenaga pengajar. Beliau jugalah yang membangunkan bersama dengan kami punya petugas-petugas di sana, so that at any time kita boleh adakan aktiviti bina upaya dan sebagainya di Anjung Kelantan. So ini yang kita nak tunjukkan kepada Kementerian Wilayah ketika itu dan dekat DBKL, yang mana gelandangan ini boleh menjadi game changer. Pasal apa kita dah cuba banyak dengan komuniti, so kita cuba pula satu lagi iaitu gelandangan yang sangat kita panggil mencabarlah. Okay, next seterusnya. Okay, right. So ini adalah kita punya. Berapa slide lagi ya, Cik Rashdan? Sekejap je. Saya nak cakap. Okay. So ini adalah rakan pelaksana kita. Jadi kita ada di BKL dan sebagainya, dan kita juga bawa, tadi saya dengar tadi pasal mengenai organik. Kita ada persatuan permakultur ataupun permaculture. So mereka ini adalah pengamal organik. Di sini kita nampak sekiranya kita tak bina upaya komuniti, kita buatlah banyak kebun pun, dan in term of sustainability tak akan berlaku. Kerana mereka hanya nampak on the kebun punya side, tapi dia tak nampak yang kepentingan iaitu how that kita develop yang budaya itu sebenarnya. So di sinilah kita terapkan latihan bina upaya. Seterusnya, next. Okay, cadangan next. So ini saya tontonkan pertama kali kepada umum. Kalau tidak, ini hanya untuk YB Menteri dan KSU. Next. Special ni. Ya, special. Hari ini special pasal dah lebih 2 tahun. Ini dah expired. InsyaAllah. Okay, nampak dia saya tunjukkan. Okay, next. Teruskan. Okay, ini kawasan yang back balik. Kawasan yang kita gerakkan tadi kita tengok dalam video sangat-sangat berbeza, kerana sebenarnya kawasan inilah kawasan yang dijadikan dumping area, construction dumping area. Jadi kami menelan belanja lebih 10,000 kami itu ialah persatuan kami tau. Kami membelanjakan untuk nak pastikan tapak ni boleh laksanakan. That's why saya nampak ramai orang boleh dapat donori. Okay, ramai orang nak berkebun, tapi mereka tak tahu yang part-part teknikal ni sebenarnya mereka kena lalui dulu. Ini adalah jerih ataupun usaha-usaha yang kita begitu kami lah untuk pastikan sesuatu kebun tu dapat dilaksanakan. Okay, next. Okay, ini adalah jumlah, tapi sebenarnya yang berlaku hanya 27 orang saja at the end of the day. Okay, ini pada 21 bulan. Okay, ini adalah aktiviti-aktiviti yang kami laksanakan 3 bulan di Sentul. Sebelum mereka sampai ke Anjung Kelantan tu kita pantau. That's why daripada 89 yang kita panggil clean, tapi hanya 23 saja yang end up dapat kita gerakkan di projek kebun ni. Okay, ini tentatif dia. Okay, next. Itinerary mereka hari-hari. Okay, perbatuan. Next. Okay, kita tak mencadangkan tanaman-tanaman yang susah. Kita ambil yang basic saja. Okay, yang mana ada value seperti timun, kangkung adalah untuk memudahkan mereka faham pertanian. Okay, then kita ada bayam, roselle, pegaga dan ulam-ulaman. Tapi yang kebanyakan pegaga dan ulaman ni dimakan sendiri. Okay, yang untuk bisnes, okay, next. Boleh ke tanam bawah, betul, boleh bawah 6 kaki. Okay, so ini adalah produk yang kita cadangkan, dasarkan, dan yang terbaiknya yang di tengah-tengah tu roselle. So, untuk makluman semua, gelandangan kita terlibat dalam projek-projek di bawah Kementerian Wilayah yang mana mereka dijemput untuk menjual produk-produk mereka, terutamanya roselle. So dari roselle ni kita dah ada buyer, kita ada contract farming, contract dengan pembekal produk roselle. Alhamdulillah lah. So mereka dapat. Okay, next. Habis. Dan pengakhiran. Okay, ini adalah matlamat kami. Okay. Sekarang kami dah bersedia untuk mengadakan farmers market. Okay, so gelandangan, imagine kalau komuniti buat farmers market, okay, that is bagi saya norm lah.
Tapi bila gelandangan diberi peluang untuk buat farmers market, this is something that very new in our country, dan dia akan menjadi sebagai satu penanda aras yang mana tidak ada alasan. Golongan-golongan yang selalunya dibantu, mereka tak nak menggerakkan mereka punya daya usaha. Mereka hanya nak dibantu, mereka nak subsidi saja. Tapi di sini, di projek ini, kami berjaya buktikan yang gelandangan boleh dibina upaya, dan mereka sendiri boleh menjadi usahawan. Jadi itu perkongsian saya untuk round pertama dalam so-called tajuk inisiatif. Okey, so terima kasih. Serah balik kepada Puan Melayu. Assalamualaikum. Okey, Cik Rashdan, terima kasih banyak. Memang sangat teruja lah ya dengan slides ni, dengan aktiviti inisiatif di gelandangan. Ya betul Cik Rashdan, bukan senang. Even orang biasa pun kita susah nak minta berkebun kan, apa lagi gelandangan. I think ini satu usaha yang sangat murni dan harus diteruskan lah juga di tempat-tempat lain juga. Okey, saya ingat Cik Rashdan dah kampung semua dah tadi semua. Ada lagi slide. Okay, so we go the first panel back to Cik Syazwan on the what are the initiative lah yang Jabatan Pertanian dah ambil lah selama ni. Okay. Okay, silakan. Dahsyat Cik Rashdan tadi tu. Dia dah cover apa yang inisiatif kerajaan bagi tu. Bagus. Kalau okey, dari segi inisiatif ni, apa yang Cik Rashdan dah lakukan kan tu, lepas tu doktor pun ada sebut sebelum ni, itu satu usaha yang bagus. Bagi saya pertanian bandar ni dah banyak dia punya perkembangan, sebab dari awal dulu pertanian bandar ni kita nampak dia sebagai hanya hobi saja tau. Jadi sekadar bila dari segi government ni, kerajaan bila kita bagi sedikit input ataupun bantuan, selalunya tahun tu je lah yang berlakunya tu. Betul, next tu dia akan datang, dia akan cari lagi lah bantuan-bantuan seumpama tu. Tapi bila saya tengok usaha-usaha, bukan kata Cik Rashdan je lah, bila saya di Gombak Petaling ni, bila saya tengok perjalanan pertanian bandar ni, banyak dah dia terlalu advance lah bagi saya. Sebab bagi saya, kalau macam pertanian bandar tu, dia dikategorikan kepada dua lah sebenarnya sekarang ni. Sekarang ni dua. Yang pertamanya yang kita anggap macam hobi yang dulu tu, kita buat dalam bentuk yang kecil-kecil dan bukan komersial. Ini kita khusus untuk menghasilkan tanaman segar sajalah untuk guna isi rumah. Tapi sekarang ni dia punya dimensi dah berbeza sikit. Sebab kita tengok dia dah ada yang berbentuk komersial, lepas tu dijalankan dalam skala yang besar lah kan. Itu mungkin kita boleh sentuh dalam model urban farming nanti, ataupun saya terus je lah kan. Okey, jadi dari segi inisiatif ni, dari segi kerajaan memang kita galakkan sangat-sangat lah. Sebab tu kita menggalakkan pembentukan kebun komuniti ni. Dan dari segi kebun komuniti pula, kita jenamakan banyak kali. Sebenarnya kita nak mendapat peluang untuk mempelbagaikan skop apa yang kita boleh bantu kepada golongan sasar kita lah. Cuma saya nak maklumkan yang sebelum ni kita ada penjana. Penjana ni waktu time COVID dulu, dia di bawah pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Lepas tu kita hadir dalam masa yang sama, kita ada kebun komuniti. Sebab tadi pun saya ada tengok soalan tu, dia cakap kata kalau seorang boleh ke buat kebun komuniti, dah nama pun komuniti kan. Bagus soalan tu. Dia macam saya cakap lah, dia sekarang ni dia dah ada skala besar yang dia bersifat komersial. Itu mungkin kepada syarikat-syarikat lah yang dia lebih kepada kita punya model, nanti kita akan sebut model yang secara vertikal tu, veggie factory. Jadi dia lebih kepada komersial tu lah. Tapi kalau nak buat seorang-seorang, dia bukan nama komuniti lah, sebab dia punya syarat tu nanti kita perlu, sebelum memulakan satu kebun komuniti, mungkin nanti rakan-rakan panel lagi arif lah kan. Jadi saya sentuh sikit, sebelum memulakan kebun komuniti ni, dia perlu mendapat kelulusan daripada pihak PBT terlebih dahulu lah. Kemudiannya barulah Jabatan Pertanian akan masuk, sebab kita tak nak menyokong pembukaan tanah-tanah yang tak sepatutnya dibuka, yang tak sepatutnya yang dicerobohi, dan kawasan yang boleh dilakukan pertanian bandar ni pun ada disebut oleh doktor sebentar tadi tu. Sebab itu mungkin boleh refer kemudian lah. Okey, jadi syarat-syarat dia perlu dapat kelulusan daripada PBT. Lepas tu dia perlu ada sekurang-kurangnya 10 orang ahli. Jadi itulah antara syarat-syarat utama lah.
dan kemudian dia akan hadir lagi lah dengan syarat-syarat yang lain tu. Cuma untuk dia memohon dari segi input apa semua tu yang kita sebutkan sebelum tadi, dia perlu melepasi tahap pertama itu dulu. Okey, jadi dari segi penjenamaan kebun komuniti ni, macam saya kata dia pelbagai. Sebelum ni kita ada penjana, lepas tu dalam masa yang sama kita ada kebun komuniti, lepas tu kita ada KEKMA, Kebun Keluarga Malaysia, Kebuniti Keluarga Malaysia. Okey, dan yang terbaru pula, dia datang pula dengan Kebuniti Madani. Ini yang terbaru, tak apa. Dia nama je pelbagai. Jadi hasratnya tetap samalah. Kita nak menghijaukan kita punya bandar-bandar kita ni kan. Di bawah Kebuniti Madani ni kerajaan memperuntukkan hampir 30 juta 30 juta tu satu amount yang banyak, tapi itu bagi progres untuk satu Malaysia lah, bukan kata Gombak Petaling kan. Okey, 30 juta untuk tempoh 4 tahun. Jadi apa dia punya package di dalam Kebuniti Madani ni? Antaranya kita boleh buat perolehan lah bagi pembangunan ataupun naik taraf infrastruktur seperti bahan binaan, lepas tu sistem pengairan, pendawai elektrik, dan kemudian kita boleh buat perolehan bahan-bahan input pertanian lah dan peralatan kecil. Jadi untuk daerah Gombak ni macam saya sebutkan tadi, kita ke arah untuk melestarikan kita punya pertanian. Jadi bagi perolehan bahan-bahan input pertanian ni mungkin saya akan cuba ketengahkan lah macam saya terangkan tadi, produk-produk organik, produk-produk semi organik, biopesticide. Sebab dia bila kita buat dalam komuniti ni, dia berhampiran dengan kawasan rumah. Jadi kita memang tak galakkanlah penggunaan chemical, pesticide punya chemical tu kan. Lepas tu sebab sebelum ni pun kita ada isu-isu bila kita buat kebun komuniti ni, racun serangga perosak tu. Lepas tu yang kedua nyamuk. Itu yang selalu kita dapat aduan kan, dan dapat tentangan untuk kita buka komuniti barulah. Tapi itu mungkin atas kebijaksanaan ketua komuniti itu nantilah macam mana dia nak handle tu kan. Okey, jadi dari segi perolehan lain kita boleh juga di bawah Kebuniti Madani ni dia ada kelengkapan automasi di mana kita sekarang ni ke arah IoT lah, Internet of Things, di mana kita boleh kawal kita punya kebun ni nak buka air pakai smartphone, tekan button, pakai apps. Lepas tu kita boleh tengok ketidakcukupan nutrien. Itu dah advance dah. Okey, itu mungkin ada latihan dia. Kita sediakan latihan dan pendidikan. Lepas tu bila dia dah buat komuniti ni, kita bantu pula selepas ni dengan promosi produk-produk dia lah. Itu yang kita kata hadir dengan produk pertanian, produk orang bandar tu. Kan kita jenamakan, dan kemudiannya dah tentulah bila di bawah kita punya Kementerian Pertanian ni kita ada agensi-agensi seperti Farma yang akan membantu untuk mencari pasaran lah. Tapi saya selalu dimaklumkan kita punya produk-produk kebun komuniti ni selalunya laris sebab orang tahu kita buat secara mungkin dia claim organik lah kan, tapi sepatutnya dia mungkin bukan organik sebab organik ni dia perlu buktikan dan dia perlu ada lab test. Jadi mungkin kita boleh claim dia sebagai amalan pertanian yang baik kan. Jadi bila kita dapat maklumat yang kata orang memang berminat dengan kita punya produk-produk kebun komuniti ni, jadi kita tahu sebenarnya jauh di sudut hati kita punya pengguna ni dia masih menekankan penggunaan produk-produk yang mesra alam, yang good agriculture practices, yang amalkan amalan pertanian baik. Tapi cuma macam kita punya ahli panel sebut tadi, kekangan dengan harga-harga yang sikit tinggi. Jadi bila kita boleh membesarkan skala penghasilan pertanian bandar ni, mungkin harga tu dapat dikurangkan sikit dan lebih ramailah yang dapat merasakan. Okey, jadi dari segi inisiatif kerajaan tu itulah yang saya cakapkan tadi, dijenamakan semula melalui Kebuniti Madani. Jadi kalau macam bagi yang berminat, dia boleh memohon ke ini yang bawah Jabatan Pertanian lah, sebab dia ada agensi-agensi lain yang handle juga peruntukan Kebuniti Madani ni. Tapi di bawah Jabatan Pertanian, bagi tuan-tuan yang berada di luar daerah Gombak Petaling ni mungkin boleh berhubung dengan Jabatan Pertanian yang berhampiran dengan tuan-tuan. Jadi yang berada di Gombak dan Petaling ni memang kita alu-alukan lah untuk menyertai kita punya program. Tapi janganlah beranggapan kata bila dah mohon tu confirm dapat. Kita kenalah siasat dulu tempat kan, dari segi syarat-syarat yang lain tu. Dan tempoh untuk kita mengangkat permohonan tu bukannya kuasa di pejabat daerah lah, pejabat pertanian daerah untuk kelulusan. Dia perlu melalui satu tapisan di peringkat kementerian dan peringkat selanjutnya lah.
Jadi nak ceritanya boleh memohon dan boleh datang berjumpa dengan pejabat-pejabat pertanian berhampiran lah. Okey, jadi apa lagi saya tak cover tu? Inisiatif kan? I think dari segi apa tadi community madani punya allocation tu dah ada. That is a very, I think, good news lah untuk community ni kan. At least kata boleh lah kata pergi visit Jabatan Pertanian terdekat. Okay, I think dari sudut kepakaran ataupun latihan macam mana nak menanam, saya rasa ramai orang bandar ni tak pandai lah nak menanam kan. Jadi dia perlukan latihan. Bagus. Soalan tu memang bertepatan lah dengan kita punya perjalanan ni kan. Sebab saya tadi dekat Urustia saya ada hantar satu jadual kita punya khusus. Mungkin nanti boleh blast, saya tak sure boleh di chat tu boleh ke? Hantar tu sebab kita ada kita punya perjalanan khusus tu. Nampak tu kita punya Februari sampailah ke November dan hari ini pun ada ni. Kita punya teknik-teknik kita nak mengajar tu. Dan ini dilakukan secara online lah, percuma tanpa berbayar dan dilakukan oleh kita punya tenaga pengajar yang agak teknikal dan profesional lah di Ibu Pejabat di Putrajaya tu. Nah, ini mungkin tuan-tuan boleh ambil dan ikut lah selepas ni. Sebab nampaknya dia tak ada cuti tiap bulan ada. Sebab dia memang detail lah. Apa yang kita cerita ini mungkin lebih pada dasar dan peruntukan. Yang kita punya kursus ni lebih pada teknikal dan insya-Allah kalau tak dapat kita punya peruntukan input semua tu pun dia boleh buat sendiri ni sebab dia konsep dia ada yang jenis DIY. DIY ni memang menjimatkan kos lah. Jadi mungkin boleh edar ataupun snap lah kot di sini kan. Lepas tu kita boleh berhubung terus dengan kita punya bahagian di pertanian bandar lah dengan nombor yang tertera di situ tu. Okey, nanti sekretariat akan share dalam kita punya platform Telegram. Okey. Okey, jadi saya ingat itu dulu inisiatif ni dia banyak pada, tapi saya lebih prefer kepada latihan lah. Latihan tu kalau tuan-tuan on the spot datang pejabat pun insya-Allah lah kita boleh bercerita lebih lanjut. Tapi kalau berhajat untuk lebih detail selain khusus-khusus yang saya tunjuk melalui Zoom tadi tu, kita juga ada buat khusus-khusus fizikal yang itu perlu berjumpa dengan pihak kita untuk kita register nama tuan-tuan lah untuk mengikuti kita punya khusus-khusus yang berikut tu. Jadi ingat itu saja Puan Moderator. Okey, terima kasih Cik Syazwan. Okey, masa sudah 11.45 tapi saya melihat peserta masih di sini masih ramai lagi. Alhamdulillah, I think topik kita sangat menarik pada hari ini. Bagi saya lah kan, duduk KL ni, semalam ke saya terperanjat. Saya sebenarnya dah lama tak beli daun kunyit tapi sebab pokok kunyit saya baru naik jom. Satu helai daun kunyit RM1. So bayangkan betapa mahalnya daun kunyit. Jadi maknanya kalau kita dapat menanam sendiri di rumah gantikanlah pasu bunga kita tu daripada 10 pasu bunga buatlah 6 ke separuh ke buat tanam kata apa yang kita nak guna hari-hari ni kan. Kunyit lah, serai lah, apa lagi daun kari lah. pelbagai kegunaan tu. Jadi itu dapat menjimatkan kos kita jugalah. Okay, I think the next person Dr. Rizal ada lagi nak share something. Kita sebenarnya dah run out of time tapi kita bagi peluang lah untuk setiap panel untuk share the initiative lah. Okay, Dr. Rizal silakan. Terima kasih Puan Sharifah. Sebab tu tadi saya highlight kan yang edible garden ni sangat penting lah sebenarnya. Kalau boleh penduduk komuniti itu sendiri dapat tanam dekat rumah masing-masing. Jadi secara tak langsung kita dapat kurangkan kos pembelian macam Puan Sharifah kata lah, dah punya benda-benda yang berkaitan dengan orang kata masakan tradisional ni memang mahal. Serai sekarang ni pun mahal dan sebagainya lah. Jadi back to soalan tadi yang Puan Sharifah katakan tentang inisiatif. Saya suka sebenarnya secara localized lah, maksudnya inisiatif yang urbanist buat. Sebab kita try link balik dengan dasar-dasar dan juga peruntukan kerajaan seperti mana yang Cik Syazwan maklumkan tadi lah. Jadi untuk macam mana sebenarnya urbanism boleh terlibat dalam urban farming adalah bila mana kita start develop the community hub. Sehingga kini kita dah ada 4 lah. 2023 ni kita ada 1 di Buntong, Perak. Dan sebelum ni kita dah ada 3 community hub. Dan bila kita develop community hub ini adalah merupakan ruang sosial
untuk komuniti orang kata menjalankan pelbagai aktiviti. Dan selebihnya bila mana dia ada tanah tu, yang itulah kita buat kebun komuniti. Jadi komuniti hub ni yang kita jalankan yang ada projek kebun komuniti adalah pada tahun 2019 dan juga 2020 di Taman Dagang Ampang dan juga di Murajaya, Duran Tunggal Aikro Melaka. Jadi komuniti hub yang kita buat berkaitan dengan kebun komuniti ini adalah kita try to develop orang kata towards kepada kemampanan lah, sustainability. Sebab tu kita perkenalkan permaculture farming bersama komuniti di Taman Dagang pada tahun 2019. Ni I think inisiatif yang pertama yang Urbanist bawa bersama dengan kita punya stakeholders. Kita bawa grup NGO yang membantu penduduk-penduduk sini dari segi hands-on, training dan sebagainya, pendedahan, bagaimana nak buat composting, bagaimana nak pastikan tanah tu subur dan sebagainya. Jadi kita start dekat sini sebenarnya. Bila kita dah ada community hub, kita plan which area yang kita nak buat kebun komuniti bersama dengan penduduk PPR Taman Dagang. Yang bagusnya penduduk PPR Taman Dagang ni kebanyakannya adalah golongan pesara kerajaan dan juga orang kata golongan menua. Jadi diorang ada lebih masa lah untuk orang kata tumpu sepenuhnya projek kebun komuniti yang kami develop. Dan macam mana kita orang design kebun komuniti ini bersama penduduk adalah kita tanya diorang nak tanam pokok apa. Daripada sinilah kita tahu ada yang nak tanam pokok cili, ada yang nak tanam pokok bende, ada yang nak tanam pokok bunga telang, ada yang nak tanam pokok betik dan sebagainya. Tapi kita try lah accommodate dengan ruang yang sangat terhad pada ketika itu dan tapak runtuhan gerai sebenarnya yang kita develop kebun komuniti ni. Memang tanah reserve kerajaan dan dia sebelum ni diorang buat gerai haram dan Majlis Pembandaraan Ampang Jaya robohkan gerai tersebut dan kita apply tanah reserve ini untuk projek komuniti dan tanah selebihnya kita buat kebun. Dan penduduk kat sini memang sangat tak percayalah. Dia kata macam mana nak buat kebun? Tanah ni penuh dengan batu-batu, sepihan tiles dan sebagainya. Saya kata jangan risau. Kita start dengan permaculture. As long as rumput ni tumbuh, macam itulah juga pokok yang kita akan tanam nanti akan tumbuh. Jadi alhamdulillah para hadirin yang ada dalam online ni, Syarifah dan juga ahli panel, inilah gambaran sekarang. Memang penduduk sangat happy dengan tanah yang sebelum ini mereka jangkakan tidak subur. Kita perkenalkan teknik permaculture, kita pastikan tanah ini subur dengan orang kata karbon yang mencukupi dan sebagainya. Dan sehingga hari ini kebun komuniti di Taman Dagang Ampang ini mendapat sokongan penuh daripada Majlis Pembandaraan Ampang Jaya sebagai salah satu agenda kebun komuniti di peringkat BBT. Dan penduduk pun sangat aktif lah. Tadi saya baca juga soalan yang Cik Zazwan highlight tadi. Ada orang tanya kalau seorang dia bercocok tanam, adakah dikira kebun komuniti? Pada pendapat peribadi saya, tak ada masalah. As long as dia menggunakan common area, maksudnya tanah yang akan diusahakan secara bersama, seorang start pun tak apa, as long as sebagai penggerak. Later on, diorang akan follow. Macam ini pun, diorang semua orang kata datang kemudian lah. Kita bagi plot, dia tanam kat sini, dia tanam kat sini. Jadi, towards the end, kita dapat membentuk lebih daripada 10 orang komuniti yang terlibat di dalam komuniti Taman Dagang. Dan yang paling bestnya, pada tahun 2020 tu, bila COVID, kita dah start launching komuniti ni 2019. Bila COVID 2020 tu habis tanaman dia orang rosak, bila mana kerajaan kata langsung tak boleh keluar rumah. Bayangkan mereka duduk rumah pangsa yang memang tak boleh nak jejak tanah. Jadi kami ni di Urbanist Malaysia terpaksa buat permohonan kepada polis di Ampang untuk membenarkan penduduk menyiram pokok dan juga mengutip hasil tanaman ni sebab diorang pun ada yang terputus bekalan makanan dan sebagainya. Jadi dengan adanya tanaman yang diorang tanam bendi dan sebagainya, terung, jadi yang dapat gunalah untuk masak. Sama ada tak seluruh komuniti yang dapat makan, tetapi at least 2-3 keluarga orang kata dapat survive lah dengan hasil kebun komuniti yang mereka usahakan. Jadi macam mana kitaran kebun komuniti yang kami ingin wujudkan lah. Sebab kita percaya bahawa bila kita wujudkan kebun ini adalah satu inisiatif yang baik lah untuk komuniti B40 dan juga komuniti di kalangan mereka yang tinggal di dalam kawasan public housing, rumah berbilang tingkat yang tak ada tanah. Jadi dia ada common area yang boleh digunakan secara bersama. Jadi kita percaya bahawa hasil kebun ini dapat digunakan untuk kegunaan isi rumah kepada pengusaha yang mengusahakan kebun. Dan dalam masa yang sama mereka ada yang jual kepada jiran-jiran yang berdekatan dan juga taman-taman yang bersebelahan yang tak ada kebun komuniti lah. Saya tak langsung dapat generate income dan juga mereka dapat membeli keperluan lain lah.
Jadi tu tadi cerita tentang Taman Dagang. Yang ini yang terbaru. Saya pun nak invite lah Encik Rashdan to join us untuk Taman Harmoni Buntong Ipoh. InsyaAllah kita akan lancarkan community hub ini pada Mei nanti oleh Yang Berhormat Menteri Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, dan Puan Sharifah pun ada peluang visit dekat sini sebelum puasa gitu, dan sama-sama membantu Ecowi menjadi partner untuk kita wujudkan kebun komuniti bersama dengan penduduk di rumah pangsa ini. Puan Sharifah pun tengok sendiri tanah ni macam mana. Asalnya tanah ni, kebanyakan tanah-tanah yang kami develop kebun ni, tanah-tanah yang tak subur, tanah-tanah yang tak produktif, tanah-tanah yang bekas orang kata digunakan aktiviti lain sebelum ni. Contoh macam di komunitas Buntong ni, tanah ni merupakan memang tanah kosong, tetapi permukaan tersebut ada surface interlocking. Sebab mungkin dulu diorang nak buat aktiviti kat sini tetapi tak terjaga. Towards the end sebenarnya kawasan ni penuh dengan rumput. Jadi Urbanist Malaysia bersama dengan Majlis Bandaraya Ipoh, kita bersihkan balik. Dan kita towards kepada sustainability, kita tak buang the whole interlocking ni. Kita just buat plot-plot untuk tanam kebun komuniti ni lah. Jadi inilah hasilnya sehingga hari ini. Dan alhamdulillah kita dapat orang kata menjalinkan semangat kerjasama bersama dengan penduduk untuk sama-sama develop kebun komuniti di Buntong inilah. Dan selain daripada projek urban farming, macam mana kami pentingkan kepada tanaman organik, tanaman yang pentingkan kepada penjagaan persekitaran. Jadi di Urbanist Malaysia kami juga sama-sama develop orang kata projek Black Soldier Fly lah, BSF ini, untuk pastikan bahawa composting baja-baja yang dihasilkan daripada Black Soldier Fly ini dapat digunakan untuk tanaman ini ataupun kebun yang telah dibangunkan oleh penduduk. Jadi kita introduce BSF ini kepada komuniti, dan alhamdulillah kita tengah dalam proses ongoing dengan komuniti di Seremban untuk projek BSF ini. Dan sebelum kita orang kata buat dekat tapak ni, kita pun dah test sendiri dekat Urbanist. Dan memang kita lihatlah hasil pengeluaran sisa kompos ni yang dihasilkan daripada lalat hitam ni meningkatlah daripada seminggu ke seminggu bergantung kepada hasil makanan yang dimakan. Dan untuk makluman semua, I think Black Soldier Fly ni sepatutnya diperluaskanlah di peringkat komuniti untuk kita pastikan bahawa program-program orang kata tanaman secara organik, kita nak fokus kepada permaculture farming, dan juga orang kata kita tak nak guna racun-racun bersifat orang kata yang merosakkan persekitaran ni. Jadi kita towards kepada penjagaan alam sekitar melalui BSF project. Dan yang bagusnya Allah gunakan Black Soldier Fly ni, dia tanpa mulut. Dia ada mata, dia tanpa mulut. Dia cuma orang kata dia bertelur sampai jadi larvae, sampai jadi pupa, dan di balik semula dia punya cycle tu, itu sahaja yang memakan masa tempoh sebulan, kita dah dapat dia punya production lah. Jadi bisa BSF ni kita kenalkan komuniti, kita juga perkenalkan ni inisiatif daripada Urbanist Malaysia lah berkaitan dengan urban farming. Kita lihat juga dari segi ekosistem baja itu sendiri, Puan Sharifah, kita lihat kita introduce juga kepada pelajar-pelajar sekolah lah, dan kita buat juga BSF ni di sekolah Lasalle di Brixfield KL. Dan memang bagusnya kita wujudkan SDG Club bersama dengan pelajar sekolah, dan sehingga hari ini projek BSF di sekolah ini mendapat sambutan lah. Yang cuma isu dia kekurangan sisa makanan untuk larvae itu sendiri, untuk ulat tersebut, sebab dia hanya bergantung kepada sisa makanan daripada kantin sekolah saja. Jadi itu saja Puan Sharifah untuk sesi berkaitan dengan inisiatif yang dijalankan oleh Urbanist Malaysia. Dan kami memang welcome lah orang kata komuniti-komuniti yang berminat untuk work together on the community hub. Itu saja Puan. Terima kasih. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Rizal, banyak perkongsian. Kalau yang Urbanist punya kebun komuniti ni dia high class sikit lah. Sebab dia dapat fasiliti yang orang kata apa lengkap. Yang ni kos tinggi, tapi kita boleh buat juga tanpa kos tinggi kan. Jadi kita teruskan dengan Cik Rashdan untuk perkongsian kebun komuniti seterusnya. And this is going to be our last panel. Kita sebenarnya dah 11.57, tapi saya happy sebab ramai yang lagi di sini. Mungkin is it okay panel semua kita teruskan sehingga at least 12.30 ke sebelum Zohor kita berhentilah. Nampak banyak minat ni. Saya pun tengok di chat tu macam-macam yang dipersoalkan. So nampaknya minat semakin mendalam. So alhamdulillah. Okay, Cik Rashdan teruskan perkongsian.
Baik, tadi saya share mengenai inisiatif. Now saya patah balik ke belakang bagaimana kita nak masyarakat ni gerakkan inisiatif kebun komuniti. Pertamanya ialah tapak. Tapak ialah satu what they call that, a segment yang wajib kena ambil tahu. Kita tak boleh simply bulldoze dan sebagainya. That's why di local agenda 21 Kuala Lumpur kita tetapkan mana-mana komuniti yang nak memulakan aktiviti kebun mesti melalui jabatan perancang, iaitu kita ada unit LA21 untuk mereka submit tapak-tapak yang mereka minat dan seterusnya. Bila dah lulus, kita akan pastikan mereka ada dibina upaya. Okay, ini yang penting. Saya suka bila Dr. Rizal dah mula bercerita pasal permaculture, pertanian lestari. So memang ia sangat-sangat komponen sangat penting. Because kita tidak boleh bagi input-input seperti apa yang tadi Cik Zazwan kata, saban tahun kita sediakan borang, bagi urban kit, bagi macam-macam self-watering. Tapi end up dia duduk dalam store. Reason why, masa khusus tu dia banyak bercakap daripada faham. Inilah masalah komuniti tu. Cik Zazwan dah gelak tu. Ini mana betul. Maknanya bila kita panggil komuniti untuk dengar taklimat daripada wakil daripada Mardi, daripada Jabatan Pertanian, Fama dan sebagainya, komuniti kita dia tak ambil serius. That's why bila Dr. Rizal kata di Taman Dagang berjaya because kita fokus kepada pembangunan modal insan. That's why bina upaya yang mana LA21 emphasizekan ataupun wajibkan setiap kebun-kebun yang nak menjadi rakan kongsi kepada kebun penjaranan LA21 wajib dibina upaya. Kita ada Tok Moh daripada UPM, kita ada Haji Ghazali, kita ada ramai pakar-pakar bidang di local agenda 1. Dan yang ketiga, social enterprise. Ini yang berhubung kait dengan tadi SDG dan sebagainya. Pasal apa? Social enterprise ni satu what they call that, of movement yang mana kalau without that you cannot sustain. Because berkebun bukan satu yang murah. Zaman dulu mungkin dulu nenek moyang kita menggunakan kaedah permaculture, yes, it's murah. But now it's totally different. Okay? Dia dah jadi mahal. Dia dah jadi have kayangan. Macam tadi Puan Merita Kak Pah kata kan, benih sebenarnya special. Okay, fine. So sebenarnya tak ada isu. Kalau kita tahu macam nak olahkan, hasil kebun tu perlu sampai ke arah mana. Kalau setakat tanam as hobi, dia akan jadi kebun YB yang berehat, yang bersara. Kalau dia nak jadi kebun yang ada impak, dia kena buat jualan. Contoh, kita ambil di Taman Gombak depan sekolah saya YDP SMKC Gombak, yang mana komuniti di sana, Kak Pah tahu ni komuniti mana, komuniti di sana sangat proaktif. Mereka boleh tanam dan every month without fail mereka ada free market, mereka ada buat aktiviti menggalakkan kanak-kanak. Because when we're talking about sustainability, kita kena ada komponen tu yang anak-anak nak dibina upaya. Tadi slide yang saya slide pertama cerita pasal kelandangan tau. Sebenarnya kita kena patah balik. So kanak-kanak. Antara yang saya sangat selut kepada projek di Taman Gombak ni, mereka jemput anak-anak daripada rumah kebajikan. Okay, mereka jemput anak rumah kebajikan yang mana? Anak rumah kebajikan ni all their life at the age of 18 sampai 18 mereka ni harap bantuan daripada JKM semata-mata. Mereka tidak dibina upaya untuk menjadi game changer. Jadi program-program yang lepas ni kita nak buat, kita kena wajib pastikan anak-anak rumah kebajikan yang berstatus kita panggil tu yatim piatu. Okey, saya cuba cepatkan sikit saya punya jalan cerita ni, ringkaskan. Apabila saya berada 2 tahun 3 bulan pertama di Anjung Kelana dan sampai Bernice pun bagi basikal. Bunyilah boring diorang, Bernice sumbang basikal dekat 10 biji kot basikal supaya diorang boleh berjalan. Mereka ini bila saya tanya asal bagaimana mereka jadi gelandangan, ada sebenarnya anak yatim piatu. Mereka tidak dibina upaya, mereka tidak diberi pendidikan yang holistik semasa mereka di sana, dan bila mereka keluar, tiada siapa yang bantu mereka, dan ada yang paling teruk, mereka terlibat dengan najis dadah. Mereka jadi penagih dan keluar daripada pusat, tak ada siapa pun yang ambil tahu. That's why mereka end up jadi gelandangan. That's why moving forward, kita ada dasar yang cantik, kita ada pakar-pakar bidang, kita kena santuni anak-anak yatim piatu yang boleh dibina upaya. Saya yakin dengan pelibatan semua, partnership for the goals, kita boleh bantu. Okay, now that is social enterprise supaya mereka ni boleh menjual. Macam tadi saya kata, gelandangan saya boleh jual produk Rozel. Apatah lagi kalau anak-anak rumah kebajikan kita bina upaya untuk mereka boleh jadikan usahawan. Contoh, saya ada satu projek bersama Datin Bandar. Di Rumah Tanah Kasih, 3 orang anak-anak yang pada mulanya tak minat langsung nak berkebun. After 3 months, dia nampak pokok Rozel, dia nampak jagung. Alhamdulillah, 3 orang kami dah masukkan ke College Vocational Pertanian. 2 orang di College Vocational Chenor, seorang di College Vocational Rembau. Okay, yang Chenor ni menarik. Kita buat projek di rumah asrama lelaki di Jalan Ledang, perempuan di Titiwangsa, tapi Titiwangsa ada buat cookies dan sebagainya. Murid yang perempuan ini dia ambil subjek khusus
pemprosesan makanan, food processing. This is where kita nampak dengan adanya gerak kerja yang tepat, yang betul, kita boleh lahirkan ramai game changer di kalangan golongan sastra. Okay, now yang terakhir, assessment. Kita banyak kekurangan part ni. Pasal bila saya tengok kebun-kebun, saya adalah juri untuk MBSA, Mini ZB. 3 tahun, 4 tahun. Even Dr. Rashid pun sama, rakan kelik Dr. Rizal pun salah satu panel kita. Bila kita pergi, kita disambut macam VVIP, ada kompang, ada sebagainya. Okey, dan kita lihat hasilnya. Tapi saya tak boleh tipu. Pasal apa? Saya dah tahu rupa-rupa sayur yang magic. Projek magic dia panggil. So bila nak dinilai, suddenly tiba pokok tumbuh. Macam tu. Jadi saya maklum kepada MBSA. Saya nak ubah, saya kata, cara penjurian. Tak nak dimaklumkan bila tarikh juri sampai. Juri datang jadi macam pengendap, datang diam-diam. Saya lah orang tu antaranya dan kawan-kawan NGO saya. Kami datang dengan helmet dan sebagainya, orang tak kenal, kami nilai kat situ dan kat situ kita nampak. Sebenarnya apabila terlalu seremonial, jadi benda ni tidak akan sustain. Dia hanya buat dia bersifat bermusim. Jadi alhamdulillah pada beberapa minggu lepas, 2 minggu lepas, Datuk Bandar Shah Alam yang baru telah bersetuju untuk mewujudkan Akademi Mini ZB. Sebenarnya Puan Sharifah itu pun part of the academy sebenarnya. Okey, kita wujudkan satu akademi yang mana kita nak membina upaya 100% kita punya kompetensi ni. Ini yang tadi Cik Syazwan cakap, Dr. Rizal pun cakap, benda sama. Okay, it's about the people. Kita tak boleh suruh orang berkebun sekiranya bangun pukul 8 pagi. Lepas 8 pagi boleh berkebun. Kita nak ajar mereka konsep permaculture, lepas subuh terus pergi ke kebun, siram pokok. Pokok memang lapar dahaga waktu time tu. Jadi this is part of yang kita nak bawa. Okay, now untuk makluman semua, okay, Kebun Jiran Kuala Lumpur bandar ni telah pun ada garis panduan, ada buku panduan pelaksanaan. Okay, pada berapa minggu lepas juga masa festival KL Park Festival dilancarkan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur. So lepas ni siapa-siapa yang nak buat kebun jangan risau. Datang saja ke unit L21 di Menara 2 di BKL, boleh dapatkan hard copy ataupun soft copy di sana dan mulalah aktiviti berkebun seperti yang telah didesain atau dirancang sebaiknya. Bukan simply bulldoze dan sebagainya. Jadi ini adalah antara yang kita nak lihat akan datang moving forward. Okay, dan sama juga saya nak share yang mana kita ada academician ataupun universiti, IPTA, PTS yang sudah ke arah ini. Baru-baru ini kita dapat 60 orang student daripada Uni KL yang datang ke Anjung Kelana dan kata, "Sir, boleh tak kami nak buat regularly?" Saya kata, "Yes, by all means." So ini yang kita nak. Kita nak orang-orang muda yang mana mereka dah ada asas basic pertanian dan next plan kita nak bawa mereka ke tempat kita punya Center of Excellence. Kita ada 2, satu di SIS Kelang di Taman Alam Shah, insyaAllah Haji Razak akan jadi one of the panel, dan satu lagi lebih interesting di Jelebu, di Kenaboi kita akan bawa, dan insyaAllah mungkin kita akan jemput juga tim AMPM untuk menjadi kita punya strategy partner untuk kita hasilkan community pertanian lestari. Kita memang fokus more on permaculture. Okay, even Geoff Lawton, salah satu ikon permaculture di dunia pun dah sampai ke tempat kita di Jelebu, di Kenaboi ini, dan kita mengalukan semua pihak, Jabatan Pertanian, Urbanis, siapa saja, universiti, memang that's our main focus. So untuk mempromosikan usaha ini, untuk makluman semua, Fakulti Pertanian UPM akan mengadakan satu seminar untuk komuniti bandar, komuniti bandar ini pada 12 hingga 14 Ogos. So sesiapa yang betul-betul nak tahu lebih lanjut, nak berjumpa dengan semua penggerak-penggerak ini semua, komuniti-komuniti yang berjaya seperti Superlace, seperti TTDI Jaya, TTDI Urban Garden, seperti SSPK, boleh datang situ. Dan juga Taman Gombak, kita ada Gombak 8 dan sebagainya lah. Sebenarnya banyak, MPS pun ada banyak kebun. Cuma mungkin not high time untuk kita highlightkan. Jadi antara yang saya nampak di sini adalah apabila kita dah ada dasar yang sangat cantik, ialah dari segi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itulah yang sebenarnya we need to have as many engagement bersama semua pemegang taruh, kita panggil itu stakeholders, untuk kita bekerjasama. Kuasa apa kalau tidak, when we work in silo, so kita tak akan dapat dia punya result yang maksimum lah. So insyaAllah, saya dah buktikan yang gelandangan boleh berkebun,
yang anak yatim piatu pun dah mula nak ke arah ni. Jadi saya perlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama lah kita perhebatkan, kita perkasakan komuniti kita ni lah insya-Allah ke arah United Nations SDG 2030 insya-Allah. Terima kasih. Serahkan kepada Kak. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Rashdan. Ini tak cukup satu sesi ni. Setiap panel ni kena ada satu sesi khas 1.5 jam. Okey, Alhamdulillah. I think pada hari ini kita mendapat banyak perkongsian di mana kita boleh selepas ni kita terus orang kata apa, ketengahkan. Kita boleh implementkan benda ni. Maknanya benda ni dah dibuat pun. Jadi sekarang ni cuma nak dipromosi lagi, orang kata apa, diajar lagi dan dipermudah carakan lah bagaimana nak membuat kebun komuniti bandar ni. Okey, saya rasa kita dah sampai penghujungnya. Untuk sebelum kita serah kepada MC, saya nak bagi peluang lah setiap panel cakap dalam 5 perkataan je. 5 perkataan je. Apakah saranan ataupun cadangan kepada peserta semua berkenaan dengan development of kebun komuniti bandar ni. Okey, kita mulakan dengan Cik Sazwan. 5 perkataan je. Okey. 5 perkataan jenuh tu. Ada. Okey, pertama sekali saya bersyukurlah kan sebab bila kita tengok kita punya perkongsian hari ini dah banyak kita punya progress. Lepas tu macam kita modul-modul tu dah banyak disediakan sebenarnya. Terima kasih juga kepada pihak Urbanis dan juga Cik Rashdan sendirilah, banyak dia punya idea-idea tu kan. Pada hakikatnya realitinya dulu kalau modul tu modelnya kita tengok kepada tanaman jenis aquaponik, lepas tu rooftop vertical, lepas tu rooftop punya penanaman. Sebenarnya benda-benda yang rooftop semua tu itulah yang kalau dulu tu taman tergantung Babylon tu, dia punya inspirasi benda-benda tu lah. Jadi bila kita buat benda-benda tu, kita sekarang sedang buat benda yang magic. Jadi satu perkara yang hebat lah kan. Jadi saya ingat tak banyak yang saya nak sentuhkan sebab banyak yang telah dikupas oleh kita punya ahli panel sendiri. Jadi saya ingat itu sajalah saya punya perkongsian pada hari ini. Terima kasih Cik Sazwan. Okey, Dr. Rizal. Last words for today. Itulah last word kan. Pada saya ahli peserta yang ada pada hari ini, kalau nak start dengan kebun, start saja. Saya sendiri pun orang kata with the zero knowledge, saya start sendiri kebun di backyard saya kat belakang rumah ni, dan alhamdulillah sehingga hari ni saya masih lagi dapat menuai hasil lah, terung, bendi dan sebagainya. Cuma saya cuba nak bawa lah BSF ni balik ke rumah. Nak kena bincang dengan orang rumah jugalah sama ada setuju atau tidak. Tapi kena cari tempat yang sesuai lah. Dan insyaAllah saya nampak ramai peserta dalam chat box tu yang berminat lah pasal BSF. Ada juga Encik Gani highlight pasal SDG. Memang betul lah Encik Gani, SDG 6 tu kita berkaitan dengan kita protect a river dan sebagainya, itu memang betul. This is our role lah sebenarnya. Bila kita buat kebun ni, kita make sure that kita punya orang kata racun itu tidak mengalir terus masuk ke sungai. Sebab tu kita memang di urban ni kita towards kepada permaculture dan juga organic model lah puan-puan. Itu saja daripada Urbanis Malaysia. Terima kasih. Okey, Dr. Rizal, saya ada alternatif yang tak bau busuk dan cepat. Itulah, I nampak you punya slide tadi menarik. We can talk later lah. Okey, sempat iklan sekejap ya. Okey, Cik Rashdan, your last words for today 5 tadi 5 ada lagi. Cuba 5 perkataan je. Collaboration is greater than competition. Kaitan, we work together as a Malaysian, kita panggil tu rakyat yang prihatin demi komuniti madani. Actually sebenarnya saya dah start dah pun PPR Kerinci adalah first project kami untuk kebun komuniti madani. Kita dah mula pun, kita dah buat engagement, insyaAllah kita akan share. So tadi itulah, that's my 5 words lah. Collaboration is greater than competition. Kalau 6 is always, ada pada always lah, tapi since 5 word itulah dia. Collaboration is greater than competition. Terima kasih. Dia kira tak aci juga sebab Cik Syazwan nombor 3 sempat fikir. Cik Syazwan tak sempat fikir, tapi tak apa. Itu saja je kan. Kita orang kata apa, it's part of the program. Kita nak menceriakan suasana ni dah 12-12. Jadi bagi saya, last words from as a moderator ialah pegang kepada keywords ni circular economy, organic,
and food security. Sebab kita nak bagi makanan yang sihat kepada orang-orang tersayang. Jadi kenapa kita nak bagi racun serangga, kenapa kita nak bagi baja kimia kepada ahli-ahli keluarga kita yang tersayang. Jadi kita usahakanlah untuk meneruskan kebun organik dan juga di mana-mana pun boleh menanam sebenarnya. Okey, so saya serahkan kepada before that saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada panel-panel kita pada hari ini yang sanggup stay lebih daripada 1 jam ni. Mudah-mudahan kita akan ada sesi lagi selepas ni insya-Allah. Okey, saya serahkan kepada Puan Nur Azah, MC kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak semua. Seronok lah hari ni. Dah terlebih pula daripada peserta yang mendaftar. 60 lebih sampai hujungnya. Makin ramai. Tadi saya nampak 68 yang paling tinggi. Okey, sebelum sebab kita nak menghormati panel, mungkin ada yang nak keluar awal ke apa. Boleh kita bergambar sekarang? Ramai-ramai open video. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada lagi? Yang nak buka video. Okay, terima kasih yang hadir. 1, 2, 3. Okay. Alright. Jangan lagi keluar sebab saya ada hadiah menarik menanti anda. Ada 3 soalan yang saya akan bacakan. Dan siapa yang dapat jawab di ruangan chat yang pertama sekali yang jawab akan kita beri hadiah set baja folia yang mana kita buat daripada sisa lah, daripada pokok petai belalang. Saya pun baru tahu pokok petai belalang boleh jadi folia yang sangat LPK dia tinggi dan bergunalah kepada pokok-pokok. Dan saya dah cuba daripada pokok bunga raya saya dalam masa 2 minggu saya boleh nampak pokok dia, bunga dia besar lebih daripada pasu yang ada. Maksudnya pokok tu kecil je lagi tapi bunga dia dah besar, dah banyak buds. So untuk raya ni boleh pakailah. Okey, soalan yang pertama. Kejap, ahli panel tak boleh masuk Panel memang tak boleh. Aisyah boleh checkkan jawapan siapa yang pertama sekali jawab sebab saya nak bacakan soalan. Okay, soalan pertama yang awal-awal lagi. Siapa yang tak masuk tu daripada awal dia mungkin tak boleh jawab lah. MyGAP, MyGap. Apakah nama panjang ataupun nama sebenar GAP ni? Gap. Siapa boleh jawab? Nak Google pun boleh. MyGap. Dah ada orang jawab? Daripada Jabatan Pertanian tadi. Ada Malaysian Good Agriculture Production. Betul ke? Salah? Ada lagi nak cuba? MyGap. Apa nama sebenar MyGap? Skim Amalan Pertanian yang Baik. Malaysian Good Agriculture Practice. Okay. Good. Encik Sri Ismail. Okay. Nanti kontak kami. Kontak saya. Okay. Aisyah mungkin boleh bagi nombor telefon untuk kita hantar folia. Okay. Soalan yang kedua. Nyatakan 3 kawasan yang tidak boleh dilaksana kebun komuniti bandar. Tadi Dr. Rizal ada bagi tahu 3 kawasan, ada 5 ke 6 kawasan yang tak boleh kita laksana kebun komuniti bandar. So nyatakan 3. Senang je. Tak nak jawab satu. Buat 1, 2, 3. Dr. Rizal mungkin tersengih. Dia tahu. Salah satunya, biasalah kita boleh tengok dekat dalam taman perumahan kita. Ada 3 kawasan yang kita tak boleh jadikan kebun komuniti bandar lah. Yang boleh mengganggu komuniti. Okay, alright. Ella betul jawapan dia. Taman permainan, padang dan juga jalan awam. Betul Dr. Rizal? Okay, Ella nanti kontak, Aisyah tolong kontakkan Ella. Bagi nombor telefon, kita akan bagi folia. Boleh guna masa raya-raya ni. Okey, yang ketiga. Sebutkan 3 penganjur dan rakan kerjasama inisiatif kebun gelandangan. Daripada Encik Rashdan tadi. Inisiatif kebun gelandangan tadi ada 3 rakan kongsi campur dengan penganjur tadi. Siapa? Dia ada sebut banyak kali. Salah satunya persatuan lah. Persatuan Encik Rashdan sendiri. Soalan ni susah sikit susah sikit. Tapi okeylah, kita boleh ingat. Nanti kalau nak buat apa-apa program boleh kontak balik diorang. Kita kontak Cik Rashdan. Okay.
Okay, ada yang dah menang. Cik Sri Ismail tadi dah menang kan? Orang lain pula. Siapa nak tulis? Boleh, betul. Okey, Cik Saleh. Persatuan Lestari Alam Urbanis Jabatan Pertanian salah. Siapa yang nak jawab lagi? Salin je. MPM salah. MPM tak buat gelandangan ni taman. Next. MPM. BBKL betul. Jabatan Pertanian bukan? Betul. Jabatan Pertanian salah satu. Jabatan Pertanian. Okey lah, 3 dah tu. Persatuan Pemakaca? Yes, sama. Betul. Okey lah, Cik Nazri Nasir. Okey, KP. Okey lah, betul lah tu. Alright, sebab saya tengok slide tadi. Alright, terima kasih semua yang berjaya jawab dan juga yang maintain sampai sekarang, ada 54 orang. Saya just nak ambil peluang sedikit untuk share sikit tentang apa yang MPM buat, produk kita yang macam tadi Dr. Rizal tanya kan macam mana nak kompos dengan cepat dan selamat. So sebenarnya inilah website yang ada. MPM dah buat brand bernama Hyperbio yang mana kita boleh go green, go organic. Kita punya target ialah nak hasilkan clean earth, organic farming dan juga rapid odorless composting yang mana kita boleh buat dengan apa-apa bahan terpakai di rumah dan tak perlu pun tong kompos yang special untuk elak bau. Dengan teknologi yang ada, yang kita import, teknologi Genesis, tak pernah lagi ada di Malaysia. Saya rasa saya dah lama buat composting, saya rasa yang ni yang paling tak ada bau langsung lah. Alhamdulillah. Dan juga pest free, maksudnya kita boleh gunakan bahan-bahan organik ni rupanya untuk menghalau lipas, serangga, tikus dan even aphid pada pokok-pokok lah. So yang ada adalah Protect Plus. Semua ni adalah organik dan berkesan. Organic disinfectant, boleh juga guna pakai di hospital lah untuk disinfect. Dan juga yang paling saya suka sekali Protect Plus ni, dia can remove odor instantly. Maksudnya kalau tong kompos kita tu, kita spray dengan Protect Plus, contohnya yang ada tinja kuda ke tinja kucing ke tak kisahlah kan, dia akan hilang bau serta-merta. Dan benda ni kita dah buat ya di taman Eco Garden kita di Taman Desa Gemilang. Kita tengok, ya Allah, kompos kulit durian kita ambil bertan-tan lori yang totalnya lebih kurang 25 tan. Selepas kita spray je solution ni, organic solution ni, alhamdulillah bukan saja patogen mati tetapi kita dapat lihat bau dia tidak mengganggu langsung taman perumahan yang dekat. So kompos kulit durian kita tu bukan sahaja kompos dalam masa 21 hari tetapi langsung tak ada bau lah. Dan kita ada yang ni, yang hadiah hari ni yang saya bagi ni adalah organic liquid fertilizer. Ini yang kita buat sendiri daripada pokok petai belalang, iaitu daripada waste kepada baja lah, biostimulant. Dan yang ni yang tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan, saya ada tulis buku sendiri, mudahnya kompos sisa di rumah. Dan tidak mengganggu pun kawasan rumah. Rumah saya buat di garaj saja. Dan saya dah dapatkan juga, dah buat beberapa kali seminar dan dapatkan participants. Kita ada lebih 50 orang yang dah guna komposter ni dan mereka semua beritahu alhamdulillah kompos langsung tidak ada bau. Ada BSF tapi tak ada bau. Mungkin ada BSF yang kalau siapa yang tong dia mungkin ada ruang-ruang untuk BSF bertelur kat situ, membiak di situ. Dan juga yang paling best sekali ialah organik teknologi kita ni menggunakan bioteknologi yang mana safe for worms lah. Maksudnya cacing tanah gemuk-gemuk dalam tu. Dia bukan chemical, walaupun dia fastest technology in the world. 15 hari dah jadi kompos sayur, dah jadi kompos tulang. Kita boleh kompos tulang, kita boleh kompos apa-apa sahaja sisa makanan. Tak perlu pilih yang minyak, yang pedas, campak je masuk dalam tong. Dan alhamdulillah menjadilah dalam masa 15 hari. Last sekali ialah kita ada organic pest repellent yang mana kita tidaklah membunuh terus tikus, lipas, semua. Tapi alhamdulillah binatang-binatang ni larilah daripada perumahan kita ataupun kawasan yang kita dah spray lah. Contohnya kita spray di kulit juga, nyamuk dah tak hinggap lagi. Kalau di restoran kita boleh spray untuk atas meja, lalat dah tak hinggap lah. Okay. Saya dah pernah try MK Protect ni untuk anak-anak. Alhamdulillah memang immediately hilang. Bukan saja hilang, ada yang matilah. So anda boleh dapatkan dalam link di ruangan chat kita. So kat sini
Dan bulan puasa lah. Bulan puasa ni kita sesuai lah untuk buat kompos dan juga aplikasikan folia untuk pokok-pokok landscape ataupun edible yang di rumah, edible garden. Okey, itu saja. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada hari ini dan kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat meneruskan puasa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.